sekalian, dinar dan dirham sangat berguna. Tapi saya hairan macam mana ramai mahasiswa-mahasiswi tak sempat datang. Mungkin lain kali penganjur kena edarkan dirham percuma. Dan kerajaan Kelantan memang ada hasrat untuk mengedarkan dirham percuma, supaya lebih ramai orang boleh faham tentang kelebihan dinar dan dirham bila mereka pegang dinar dan dirham. Tadi saya ada program di quiz. Tadi saya ada bawa dinar dan dirham dalam poket, tapi duduk tengah cari ni saya tak tahu tinggal kat mana ya, dinar dirham saya. Cuma 1 dinar tadi saya bagi pada Nurul Izzah dan 1 dirham hadiah dia. Lebih ramai orang pegang dinar dan dirham, lebih orang faham tentang kebaikan dinar dan dirham ataupun mata wang lain yang berasaskan kepada emas dan perak. Kalau dia orang tak pegang, dia orang tak tahu ya. Jadi langkah pertama saudara-saudari hari ini ialah kena ada 1 dinar dan 1 dirham. Kalau duit tak ada, bila masa beasiswa dapat, beli dirham saja ya, kalau duit tak ada. Karena dirham adalah dijadikan oleh Allah SWT untuk orang yang tak ada duit ya. Kenapa saya katakan macam ini? Perak yang menjadi asas kepada silver coin ataupun dirham adalah berharga lebih rendah, tetapi dia boleh memegang nilai lebih baik daripada emas. Maka dia dikenali sebagai emas orang miskin, the gold for the poor. Maknanya orang miskin macam mahasiswa ni kebanyakan miskin lah. Dapat PTPTN kena bayar interest lagi. Kalau saudara-saudari pegang dinar dirham dari sekarang, dalam seminggu saudari dah boleh lihat kesannya. Apatah lagi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Sejak dinar Kelantan yang pertama dilancarkan pada tahun 2008, minta maaf, 2007 ya, sudah 5 tahun ya. Pada waktu itu harganya ialah RM300 lebih ya. Saya benar lupa harga dinar saya dulu, RM322. Semalam harga dia ialah 671 ya. 671 tolak 322 berapa, tolong saya. Ada pakar matematik saya. 671 322 100-800 peningkatan. Tadi bila saya bercakap tentang dinar, ada seorang bekas mahasiswa Universiti Melaya, dia kahwin akhir tahun 2008. Masa tu dia terpengaruh dengan ucapan saya, maka dia kahwin, pas kahwin dia pakai dinar Kelantan. Dia beli dinar dengan nilai RM8.000. Sudah 3 tahun, 2 tahun lebih dia berkahwin, tak sampai 3 tahun, dekat-dekat 3 tahun. Dia kata bulan lepas dia pergi cagakan dinar dia, nilai dia adalah RM15.000. Maknanya cinta kepada isteri dia meningkat 100%. Ada setengah orang sayang pada isteri dia, dia bagi duit kertas. Sama ada bakal isteri dia tak faham nilai cinta bukannya kertas ya. Nilai cinta adalah sesuatu yang increasing, bukan decreasing ya, meningkat, bukan menurun. Nilai kertas jatuh setiap 1 saat, bahkan setengah saat ya. Tiap-tiap detik dalam kehidupan kita adalah detik kejatuhan nilai mata wang kertas. Baik namanya dolar Amerika, yen Jepun, renminbi China, US dollar, Malaysian ringgit, rupiah, apatah lagi
rupi ataupun rial ataupun lira ataupun apa-apa. Jadi sebenarnya harga emas tidak naik. Yang turun ialah nilai ringgit ataupun nilai dolar. Ramai orang tidak paham ini ya. Kenapa? Kerana ringgit ataupun kertas-kertas ini tidak mempunyai nilai sendiri ataupun intrinsic value. Dia tak ada nilai atas badan dia sendiri. Nilai atas badan kertas mungkin tak sampai di mesin, ditambah dengan dakwat, lukisan untuk kita print mata wang tersebut. Masa Jepun dia suka makan pisang, maka duit Jepun adalah bergambarkan pisang. So setengah tempat dia berdasarkan kepada pemerintah pada waktu itu. Masa Saddam Hussein jadi presiden Iraq, dia paling berkuasa di Iraq, gambar duit duit Iraq adalah gambar utama dia adalah gambar Saddam Hussein. Walaupun waktu itu rambut dia telah gugur, ya. Agung kita alhamdulillah dia pakaikan kolor, nasib baik ya. Tapi setengah negara walaupun presiden dia tak ada kepala, tak ada rambut, diketakkan dalam kertas, dalam gambar, maka duit itu jadi laku. Kerana dia tak ada nilai, maka kerajaan perlu melindunginya, dipanggilkan sebagai legal tender. Kenapa kena ada legal tender? Bermakna saya sahaja sebagai kerajaan, bank negara, central bank, ada hak mencetak kertas untuk diedarkan supaya orang ramai boleh berjual beli. Kalau Universiti Melaya pun keluar kertas dia sendiri, Kerajaan Kelantan keluar kertas dia sendiri, habislah orang tengok gambar mana yang paling cantik, handsome, dia ambil duit. Emas dan perak tak perlukan legal tender. Siapa campak emas tepi jalan hari ini, maka dia akan berkutip dan pergi jual dekat kedai emas, dia dapat duit. Maknanya nilai dia ada sendiri, ya, walaupun tak lukis gambar muka siapa-siapa atas tu, ya. Dalam satu catatan Cina pada abad yang ke-7 di tanah Jawa, satu pedagang Arab telah campakkan emas di tepi jalan untuk lihat dua perkara. Sama ada di negeri itu rakyatnya tamak halwa sehingga duit orang jumpa tengah jalan diambil. Di negara kita hari ini bukan setakat duit jumpa tengah jalan kita ambil, duit duduk dalam bank account orang pun kita ambil, ya. Dan yang kedua dia nak lihat sama ada rule of law wujud. Apa langkah yang akan diambil oleh raja bila lihat ada orang ambil wang tersebut, dan wang ini tidak diambil, emas ini tak diambil selama lebih 3 tahun. Satu hari anak raja ini lalu tepi jalan, dia sepak duit ini, dia sepak unjang emas ini, maka berteraburan emas tu. Mak dia perintahkan dia, kaki dia dipotong kerana menjaga rule of law. Di Malaysia, siapa dapat ambil duit orang lain melalui projek-projek dengan harga tak ada tender, macam parlimen baru ni, Datuk Nazri terkejut, dia menteri parlimen, dia sendiri tak tahu bahawa ada renovation parlimen 24 juta ringgit bagi naik direct nego pada syarikat tertentu. Di Malaysia bukan potong kaki dapat Datuk Syik, ya. Kenapa saya bintangkan perkara ini ialah kerana jika kita nak pulihkan tamadun dan jika kita nak pulihkan rule of law, dia ada kait mengait dengan penggunaan dinar dan dirham itu. Pada pendapat saya, ini ialah kerana dengan dinar dan dirham kita yang mempunyai sedikit harta, harta kita tidak luput, tetapi harta kita berkembang. Yang jadi kita dipapa kerana dan menjadi tamak halwa kerana wang kita bocor, kekayaan kita bocor, ya. Bagaimana saya nak tunjukkan ini? Kita mulakan, katakan saudara-saudari membuka satu account di sesuatu bank pada hari ini. Katakan nilai account itu ialah RM100,000, RM100,000. Apa yang ditawarkan oleh bank ialah interest.
paling tinggi 4%. Untuk mudah kira kita panggil 5%. 5% bank akan bagi kita keuntungan. Kita simpan 1 tahun, pada akhir tahun kita akan dapat RM105.000. RM105.000. Tetapi jika saudara membeli dinar 5 tahun dulu dengan harga RM322, RM100.000 berapa? Cuba kira berapa keping dapat? Saya pun lupa bawa kalkulator, tapi dalam telefon tu ada kalkulator. 100.000 bagi 322, dapatlah sekian-sekian banyak. Selepas 5 tahun, kenaikan dinar ialah 108%. Bermakna telah menjadi nilai dinar tersebut menjadi RM208.000. Modal RM100.000. Simpan 5 tahun sudah jadi RM208.000. Saudara ada ibu bapa, ada pekerja, katakan ada kawan-kawan nak pinjam duit dan lain-lain. Saudara jual sebahagian dinar tersebut sehingga nilainya tinggal RM100.000. RM108.000 tadi saudara sudah boleh belanja. Ya, RM100.000 yang tinggal tadi 3 tahun, 5 bulan, 3 bulan kemudian dah meningkat lagi nilainya. Apa bukti dia? Bukti dia ialah harga emas global yang dicatatkan oleh manusia setakat hari ini lebih kurang dalam 1000 tahun. Ya, harganya tetap naik. Yang dicatat oleh Kelantan yang 5 tahun. Dalam paper saya ni ada, tapi hari ini saya tak bawa paper ni, nanti saya emailkan kepada saudara-saudara penganjur, dia boleh forward kepada peserta-peserta pada hari ini. Iaitu